Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Okay, cikgu harap awak berada dalam keadaan sihat. Begitu juga cikgu. Okay, jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita matematik tahun 5. Penyelesaian masalah bagi tajuk perpuluhan. Okay, boleh gunakan buku teks muka surat 103 sehingga 106. Okay. Okay, jadi cikgu ulang sekali lagi, kita akan belajar tentang soalan masalah harian, iaitu soalan yang ada cerita, okay, lebih kepada ayat dan juga jadual ataupun gambar yang melibatkan perpuluhan. Okay. Okay, jadi kita teruskan pembelajaran kita. Diharap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks dengan alat tulis yang bersesuaian. Okey, kita tengok buku teks muka surat 103 dulu. Okey, jadi kita ada berapa soalan ni untuk penyelesaian masalah perpuluhan ni. Okey, ini soalan 1. Okay, kemudian soalan 2, soalan 3 dan kemudian ada soalan celik minda dan juga uji minda. Okay, jadi cikgu akan bagi penerangan untuk 3 soalan ini. Kemudian awak akan buat latihan celik minda dan juga uji minda. Okey. Jadi untuk video kali ini cikgu terangkan 3 soalan ini, kemudian awak buat latihan ya. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, kita baca soalan dia. Okey, sebagaimana yang cikgu bagi tahu tadi, soalan penyelesaian masalah ni dia ada cerita. Okey, dia ada cerita. Okey, jadi bila ada soalan yang berbentuk ayat macam ni, jadi kita kena kenal pasti ada berapa ayat dulu. Okey, jadi kita kenal pasti ada berapa ayat Okay, kita tengok ayat pertama. 4 buah bika P, Q, R dan S diisi sama banyak dengan cecair untuk suatu eksperimen. Itu ayat yang pertama. Okay, ayat yang kedua. Jumlah isi padu cecair yang digunakan ialah 1 liter. Okay, kemudian ayat yang ketiga. Hitung isi padu cecair dalam sebuah bika itu. Okay, jadi soalan ni ada 3 ayat. Okay, jadi kita kena tahu soalan ni ada berapa ayat, dan biasanya ayat yang terakhir ni ialah apa kehendak soalan. Okay, dan ayat yang sebelum-sebelum tu, yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga tu, itu dia bagi maklumat. Okay. Okey, sekarang bagi maklumat ni maksudnya ialah apa yang diberi. Okey, kita tengok apa yang diberi. Kita boleh gunakan gambar rajah kalau misal kata kita nak lebih faham situasi soalan tu. Jadi kita cuba gambarkan dengan gambar rajah boleh. Okey, jadi ada 4 buah bika P, Q, R dan S. Okey, kita tahu bika tu bentuk dia macam mana. Okey, tapi kalau kita tak payah lukis bentuk bika pun tak apa. Ni saya lebih kurang lah dia punya lukisan dia. Okey, kalau kita buat dalam bentuk kotak pun tak ada masalah, asalkan kita tahu itu adalah objek yang kita gantikan bentuk bika. Okey, sebab saya buat bentuk kotak pasal apa, dia senang. Okey, jadi kita lukiskan 4. 1 2 3 4. Okey, di mana yang ni ialah P, ni Q, ni R dan ini S. Diisi sama banyak dengan cecair untuk satu eksperimen. Okey. Nanti kita ada isi dekat P berapa, isi dekat Q berapa, isi dekat R berapa, isi dekat S berapa. Diisi sama banyak. Okey, daripada satu sumber. Okey, daripada satu sumber. Okey. Kita dah faham ayat pertama, kita pergi ayat yang kedua. Jumlah isi padu cecair yang digunakan ialah 1 liter. Okey, dia dah bagi kat sini ialah 1 liter. Okey, jadi 1 liter ni dia masuk dekat P, masuk Q, R dan S. Okey, hitung isi padu cecair di dalam sebuah bika itu. Dalam satu bika ni saja. Berapa?
Okay, jadi kat sini kita tengok operasi yang terlibat ialah agih sama banyak. Bila agih sama banyak ialah bahagi. Jadi 1 liter bahagikan dengan 4. Okey. Jadi kita tuliskan 1 liter bahagi dengan 4. Okey. Okey, yang kamu tahu tadi kita belajar ialah tajuk perpuluhan. Okey. Tapi kat sini ada unit pula, iaitu unit liter. Okay, jadi yang liter ni tak apa kita abaikan dulu. Yang penting kita nak belajar tentang perpuluhan. Okey, jadi 1 bahagikan dengan 4. Okey, jadi operasi yang terlibat ialah bahagi. Jadi yang diberi ni kita dah lukiskan kat sini. Yang dicari ialah yang ni. Lepas tu operasi yang kita nak buat ialah bahagi. Dan kita selesaikan dalam bentuk lazim bahagi. Okey, kita bahagikan 1 bahagi 4. Okey, 1 bagi 4. 1 liter bagikan dengan 4. Okey, jadi baca sifar 4 lah. Rujukan kita ialah sifar 4. 4 kali berapa sifar? 4 kali berapa 1? Tak ada 4 kali sifar tolak garis. Okey, cara nak membagi ni pun cikgu dah ajar. Dia punya teknik-teknik dia. Jadi cikgu harapkan awak ulang balik video cikgu kalau misal kata awak masih tak mahir tentang cara membahagi dalam bentuk lazim. Dia punya langkah-langkah dia. Jadi 4 kali sifar. Jadi kita tolakkan 1 tolak sifar 1. Okey, bila macam ni apa yang perlu kita buat? Kita letak titik, wujudkan sifar, turunkan sifar, kemudian letak titik ke atas ni. Ada berapa langkah tu? 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Cikgu ulang sekali lagi. Letak titik, wujudkan sifar, turunkan sifar, letak titik. Okey, sekarang kita dah ada 10. 4 kali berapa 10? 4 kali 2, 8, tolak garis. 10 tolak 8, 2. Okey, ada baki lagi. Jadi kita kena buat apa? Kita kena wujudkan lagi sifar. Okey, kali ni kita cuma wujudkan sifar, kemudian kita turunkan dia punya sifar. Jadi kita dah ada 20 kat sini. Jadi 4 kali berapa 20? Okey, yang ni kita boleh panjangkan. Dari sini kita panjangkan. 4 kali berapa 20? 5 kali 4, 20. Okay. Tolak garis. Dan bakinya ialah sifar. Okay, tadi kita dapat sifar perpuluhan 25. Okay, jadi kita tuliskan kat sini. Liter ni cikgu suruh abaikan dulu pasal apa kita belajar sekarang ialah tajuk perpuluhan. Kalau ikutkan sebenarnya soalan ini ialah liter dalam tajuk isi padu. Jadi dia bergabung antara perpuluhan dan juga isi padu. Melibatkan unit, iaitu unit dia ialah liter. Jadi yang ni kita abaikan dulu sebab kita belum masuk. Kita ambil perpuluhan ni saja. Cuma bezanya untuk tajuk perpuluhan ni kita dah dapat jawapan sifar perpuluhan 25. Okey, kita terus letakkan liter. Okey, sebab kat sini tak ada melibatkan penukaran unit. Okey, jadi sifar perpuluhan 25 liter sama Okey, kat sini kalau tengok ada tunjukkan dalam buku teks tu cara untuk menyemak. Okey, cara menyemak kalau kita selesaikan bahagi, okey, mana kita kena semak dengan cara darab. Okey, sebab tu kita darab. Kalau kita buat operasi kat sini ialah darab, jadi kita nak semak operasi bahagi. Okey. Macam mana pula kalau kat sini tambah? Okey, kalau kat sini tambah, kita semak dengan bentuk lazim tolak. Kalau operasi kat sini tolak, jadi kita semak operasi tambah. Okey, boleh faham soalan nombor 1? Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, soalan masalah harian dia ada gambar dan juga ada ayat. Okey, jadi kita kena fahamkan gambar, kita kena fahamkan ayat.
Okey, sebab dia tunjuk gambar dulu, jadi kita fahamkan gambar dulu. Okey, ini gambar mangga yang ada dalam plastik, kemudian dilabelkan dengan 1.8 sifar 5 kg. Okey, ini berat bagi mangga. Kemudian ditunjukkan gambar rajah. Okey, selepas tu apa yang berlaku? 3 biji mangga ni ditimbang menggunakan dacing digital. Okey, bacaan yang ditunjukkan untuk 3 mangga ni ialah 1.2 sifar 5 kg. Okey. Dan yang 2 biji mangga yang dalam plastik ni masih dia tak timbang Jadi dia cuma timbang 3 saja. Okey, kemudian dia ada ayat. Okey, ayat ni yang kita kena baca. Tengok ada berapa ayat. Apa hal bila ada ayat, awak pastikan awak baca satu ayat satu persatu. Satu demi satu awak kena baca. Okey. Jadi kita baca ayat yang pertama. Label jisim 5 biji mangga pada bungkusan tidak tepat. Okey, itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, jisim sebenar mangga itu ialah 0.21 kg kurang daripada jisim yang tercatat. Okey, itu ayat yang kedua. Jadi kita baca sampai ayat demi ayat sampai kita jumpa titik. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, jisim sebenar bagi 3 daripada 5 biji mangga itu tercatat pada penimbang digital seperti yang ditunjukkan. Ni yang kita fahamkan tentang gambar rajah tadi. Kemudian ada lagi satu, iaitu berapakah jisim 2 biji mangga lagi? Tak nampak Itu kan warna lain. Cikgu pilih warna Cikgu pilih warna pink. Okey. Berapakah jisim 2 biji mangga lagi? Okey. Jadi apa yang diberi? Okey, ini maklumat-maklumat ni yang diberilah. Kita kena fahamkan. Okey, ayat demi ayat kita kena faham. Kalau kita tak faham, kita kena lukiskan gambar rajah supaya kita faham. Ataupun kita conteng dekat mana-mana bahagian yang awak rasa boleh mencatat apa yang awak faham daripada soalan. Label jisim 5 biji mangga pada bungkusan itu tidak tepat. Okey, apa maksudnya? 1.8 sifar 5 kg ni tak tepat. Okey. Jisim sebenar mangga itu ialah 0.21 kg kurang daripada jisim yang tercatat. Okey. Kat sini cikgu suka ambil perhatian dekat perkataan 0.21 kg kurang. Kurang. Okey. Ni jangan keliru Jadi bila awak baca jisim sebenar mangga itu ialah 0.21 kg. Adakah berat mangga itu 0.21 kg? Tidak. Dia sebenarnya 0.21 kg kurang. Okey, jadi maksudnya apa yang ada kat sini kita kurangkan. Kita kurangkan 0.21 kg. Okey. Okey, ayat yang kedua yang warna biru ni saya harap awak faham. Maknanya ni tak tepat. Lepas tu kita kena kurangkan ataupun kita kena tolakkan 0.21 kg. Okey. Jadi yang perlu kita buat yang pertama sekali ialah 1 perpuluhan saya dah ajar kena buat macam bulat-bulat sikit supaya jelas. Walaupun awak menggunakan pensel tapi awak kena tulis macam yang saya tunjukkan supaya kalau awak letak titik gitu je tak nampak. Macam cikgu buat titik sekarang ni tak nampak. Tapi kalau awak buat dengan bulat-bulat sikit dia lebih jelas. Okey. Jadi 1.8 sifar 5 kg. Okey, perpuluhan bergabung dengan tajuk jisim. Jisim melibatkan unit iaitu kg. Jadi kita abaikan ni dulu tak apa, kita ambil nombor puluhan. Okey, tolakkan dengan 0.21 kg. 0.21 kg. Okey, ini ayat yang pertama. Jadi nanti lepas kita tolak ni kita dapat apa? Kita kena tahu. Lepas kita tolak ni kita dapat apa? Kita dapat bacaan sebenar bagi 5 biji mangga.
Okey, kita baca ayat yang seterusnya. Jisim sebenar bagi 3 daripada 5 biji mangga itu tercatat pada penimbang digital seperti yang ditunjukkan. Ini jisim sebenar bagi 3 ni. Bagi 3 biji mangga ni. Iaitu 1.2/5 untuk 3 biji mangga. Berapakah jisim 2 biji mangga lagi? Okey, sekarang yang ditanya, berapakah jisim yang ni? 2 biji mangga ni. Jadi kita dah tahu bacaan sebenar. Lepas kita tolak ni, kita dah tahu bacaan sebenar bagi 55. Lepas tu dia dah bagi 3 biji mangga ni berat dia 1.205 kg. Jadi seterusnya, hasil tolak ni kita kena tolakkan dengan 1.205 kg. Okey, jadi lepas kita tolak ni, apa yang kita dapat? Kita akan dapat berat ataupun jisim bagi 2 biji mangga yang tak ditimbang ni. Okey, jadi berapakah jisim 2 biji mangga lagi? Dia tanya yang ni. Okey, jadi adakah ayat matematik ini menjawab pada kehendak soalan? Ya. Okey, jadi 2 operasi yang kita kena lakukan kat sini. Kena pasti operasi, tolak berturut-turut. Dah tolak, tolakkan lagi. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Tolak yang pertama ni untuk dapatkan apa? Jisim sebenar 5 biji mangga. Okey, lepas tu kita dah tahu jisim sebenar bagi 5 biji mangga, kita kena tolakkan dengan jisim bagi 3 biji mangga untuk dapatkan jisim 2 biji mangga. Okay, jadi kita selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, disebabkan kita belajar perpuluhan sekarang, jadi kita abaikan dulu unit-unit yang ada ni. kg ni kita abaikan dulu. Kita ambil nombor perpuluhan dulu. Okey, jadi kita ambil 1.805. Okey, kg biarkan dulu. Tolakkan dengan 0.21 kg. Okey, 0.21 kg. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang nombor perpuluhan, iaitu berkaitan dengan 1 tipi, 2 tipi, 3 tipi. Okey, nombor yang pertama ni 3 tipi. Nombor yang kedua ni 2 tipi. Okey, saya harap awak faham. Saya sebut 3 tipi dengan 2 tipi. Maksudnya 3 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi bila tak cukup macam ni, kita kena buat apa kat sini? Wujudkan sifar. Yang penting titik dia ialah sebaris. Okey, jadi kita dah wujudkan sifar. Barulah kita selesaikan. Kita garis dulu. Okey. Okey, kita tolakkan. 5 tolak sifar 5. Sifar tolak 1 tak boleh. Potong. Sini 7. Sini jadi 10. 10 tolak 1, 9. 7 tolak 2, 5. 1 tolak sifar 1. Okay, lepas tu letakkan titik perpuluhan sebaris. Okay, jadi kita dapat 1.595 kg. Tapi kg ni kita tak payah tulis dulu pasal kita selesaikan. Okay, jadi kita gariskan dulu jawapan dia. Okey, kita dah dapat hasil tolak. Ni kita dah selesaikan dah ni. Daripada sini sampai sini kita dah selesaikan. Jadi kita sebut sebagai hasil tolak. Hasil tolak ni kita tolakkan dengan jisim 3 biji mangga 1.205 kg ni. Okay, jadi ambil balik nombor ni. 1.595 kg tolakkan dengan 1.205 kg. Okay, kita tak tulis kg tadi, awak tahu Okey, kita selesaikan. 5 tolak 5 sifar, 9 tolak sifar 9, 5 tolak 2 3, 1 tolak 1 sifar. Okey, letak titik perpuluhan, kemudian gariskan. Okey, jadi yang kita dapat ialah sifar perpuluhan 39 sifar kg. Okey, jadi jawapannya di sini sama dengan sifar perpuluhan 39 sifar kg. Okey. Kat sini barulah kita tulis kg. Okey, dalam penyelesaian tak payah. Okey. Kita semak sifar perpuluhan 3 sifar kg. Okey. Bila semak tadi sama macam yang cikgu tunjukkan. Kalau kita buat operasi tolak,
bermakna kita semak operasi tambah. Ini tambah berturut-turut. Okey, tambah berturut-turut pastikan dia dapat nombor yang asal 1.8 sifar 5. Jadi betul. Okey. Jadi jisim 2 biji mangga lagi ialah sifar 0.39 kg. Okey, ada nampak pelik sikit kat sini. Yang kita tulis jawapan dia sifar, okey sekejap Yang kita tulis sifar 0.39 sifar kg. Tetapi pada jawapan ni ditulis sifar 0.39 kg. Ada beza tak? Okey, beza dia ini. Ini 3 TP. Yang ini 2 TP. Okey. Okey, jadi cikgu harap awak faham soalan yang kedua. Okey. Cikgu ulang sekali lagi, langkah dia ialah soalan masalah harian ni awak kena baca keseluruhan soalan, di mana bila awak baca, kalau ada gambar awak fahamkan gambar, kalau ada ayat awak kena fahamkan ayat demi ayat, mesti baca tanpa mengabaikan mana-mana ayat. Okey, kemudian kita cari apa yang diberi, okey, maklumat-maklumat yang diberi yang cikgu terangkan tadi tu. Lepas tu dia nak cari apa? Cari apa ni biasanya ada pada ayat yang terakhir soalan. Kemudian operasi tolak berturut-turut. Okey, kita kenal pasti yang ni kena tolakkan dulu untuk dapatkan jisim sebenar. Kemudian tolak sekali lagi untuk dapatkan jisim 2 biji mangga. Okey, jadi kita dah tentukan operasi tolak berturut-turut, lepas tu kita selesaikan dan kemudian kita semak. Itu langkah dia. Okey. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Okey, kita pergi pula soalan yang ketiga untuk tajuk penyelesaian masalah bagi perpuluhan. Okey, ni ada ayat. Awak tengok soalan nombor 3 ni dia ada ayat. Kita kenal pasti ada berapa ayat dulu. Okay, kita baca dulu semua. Yang pertama sekali kita kenal pasti berapa ayat yang ada. Okey, tinggi burung dodo ialah sifar 0.99 meter. Kemudian tinggi dinosaur ialah 3.91 meter lebih daripada tinggi burung dodo. Okay. Kemudian tinggi serigala Tasmania pula ialah 4.3 meter kurang daripada tinggi dinosaur. Okey, kat sini yang menariknya ada perkataan kurang. Jadi kita highlightkan perkataan kurang. 4.3 meter kurang. Kemudian ayat yang terakhir iaitu berapakah tinggi serigala Tasmania. Okey, jadi dia nak apa yang dia nak. Okey, kita gunalah yang step yang tadi tu, iaitu apa yang diberi. Okey. Kemudian yang kedua, okey, apa yang diberi. Kemudian okey, cuba tengok balik. Apa yang dicari? Okey. Apa yang dicari? Kemudian tentukan operasi. Tentukan operasi. Yang keempat, selesaikan. Dan kalau awak rajin, awak semak. Sama ada jawapan awak tu betul atau tidak. Okey, ni langkah dia. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Okey, apa yang diberi? Okey, sekejap betulkan ni dulu. Okey. Kalau soalan masalah harian ni, kalau ada perbandingan antara satu maklumat dengan satu maklumat, okey, apa yang perlu awak buat ialah kalau cikgu suka tulis, okey, cikgu tulis dulu dodo. Okey, kita baca. Tinggi burung dodo ialah sifar 0.99 meter. Okey, jelas dia kata tinggi dodo ni, ni tinggi dia. Okey, kita tulis sifar 0.99 meter. Okey. Kat sini tajuk perpuluhan bergabung dengan tajuk panjang.
Panjang unit yang digunakan ialah meter. Unit yang digunakan ialah meter. Okey, jadi dodo ada tinggi dia secara jelas. Okey. Okay, kemudian dia bagi maklumat yang kedua, dinosaur. Okey, cikgu tulis dino taklah. Tak apalah, tulis penuh pun tak apalah. Dinosaur. Okey, dinosaur ialah 3.91 meter lebih. Okey, ini terlupa kita nak highlightkan tadi 3.91 meter lebih daripada dodo. Okey, ini tinggi dodo. Kalau nak tahu tinggi dinosaur, dia lebih 3.91 meter. Okey, jadi kita ambil tinggi dodo 0.99 meter tambahkan dengan 3.91 meter. Okey, ni awak tambahkan untuk dapatkan tinggi dinosaur. Okey. Jadi ni nanti kita kena kira ni. Okey, kita tinggalkan dulu sebab kita tengah fahamkan ayat yang kedua kan. Okey, kita pergi ayat ketiga. Tinggi serigala Tasmania pula ialah 4.3 meter kurang daripada apa? Tinggi dinosaur. Okey. Tinggi dinosaur ni kita tak tahu lagi. Jadi kita kena selesaikan ni dulu, barulah kita dapat tinggi untuk serigala. Okey, jadi serigala. Jadi 3 haiwan yang terlibat kat sini. Dodo, dinosaur dan serigala. Okey, disebabkan dinosaur ni kita tak dapat lagi, jadi kita kena selesaikan yang dinosaur ni dulu. Okey. Kita tambahkan dulu. Ni tak payah tambah, yang kita tambah yang ni. Kita ke bawahkan sikit. Okey. Jadi kita tambahkan yang ni. 9 tambah 1, 10. 1. Ni dah jadi 10, 19. 1. Ni 4. Okey, letakkan titik perpuluhan. Jadi, tinggi dinosaur ialah 4.90 meter. Okey, jadi kita dah boleh dapatkan tinggi serigala. Dikata tinggi serigala ni kurang. Okay, ambil kurang daripada tinggi dinosaur. Okey, ambil tinggi dinosaur 4.90 meter kurang daripada dinosaur. Kurang berapa tu? 4.3. Kurang maknanya kita tolak. Okey, kat sini dia bagi 1 TP. Jadi apa perlu kita buat? Kita wujudkan sifar. Okey, barulah kita boleh selesaikan. Okey. Jadi sifar tolak sifar, sifar. 9 tolak 3, 6. 4 tolak 4, sifar. Jadi sifar .6 sifar meter. Apa maksud sifar .6 sifar meter ni? Maksudnya ialah tinggi serigala. Okey, sama. Okey, jadi tak ada masalah. Kalau masa kata kat sini tunjuk sifar .6 meter, yang kat sini sifar .6 sifar meter, awak boleh faham nilai dia sama sebab ini untuk 1 TP. Ini untuk 2 TP, yang ini untuk 1 TP. Okey. Okey, jadi itu saja penerangan cikgu untuk penyelesaian masalah bagi tajuk perpuluhan, dan cuba awak selesaikan soalan ni. Nanti jangan lupa bawah video cikgu ni nanti ada pautan Google Form. Awak isi Google Form awak menggunakan awak punya Google ID. Yang awak punya Google ID tu awak masukkan. Jadi selepas awak masukkan tu nanti ada video yang cikgu terangkan tentang celik minda dan juga uji minda. Okey. Jadi jangan lupa subscribe cikgu punya channel untuk awak tengok video-video tentang pembelajaran bagi tahun 5. Jadi cikgu harap semoga bermanfaat. Sekian saja untuk pembelajaran kali ini. Kita jumpa untuk pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat sejahtera.